Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebar sebuah video di mana seorang wanita sebelum bernikah telah meletakkan syarat agar dirinya tidak dimadukan kelak. Syarat ini dikatakan boleh dan sah berdasarkan pendapat ulama yang dinukilnya daripada kitab Al-Mughni oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Ayuh kita tonton video tersebut, kemudian saya berikan ulasan. Ana mau mahar apa? Itu hak Ana. Supaya tidak ada penyesalan dalam berumah tangga. Katakan Ana, kamu berhak menentukan mahar pernikahan. Saya hanya ingin mengajukan syarat. Dan syarat ini menjadi sahnya akad nikah. Keseluruhan diri saya akan menjadi halal kalau syarat ini dipenuhi, Mas Furqan. Apa syaratnya? Pertama, setelah menikah, saya harus tetap tinggal di sini, di lingkungan pesantren. Kedua, saya mau dinikahi, tapi dengan syarat, selama saya masih hidup dan masih bisa menunaikan kewajiban saya sebagai seorang istri, maka Mas Furqan tidak boleh menikah dengan perempuan lain. Pak Kiai, apa syarat-syarat itu tidak mengada-ada? Tidak, sama sekali tidak. Para ulama telah membahasnya ini panjang lebar. Dan syarat seperti yang saya ajukan adalah sah. Maaf Ana, untuk syarat yang pertama saya rasa tidak ada masalah. Itu sah-sah saja. Tapi untuk syarat yang kedua, apa tidak berarti kamu mengharamkan poligami? Di bagian mana dari perkataan saya yang mengharamkan poligami yang dibolehkan Al-Quran? Mas Furqan mau menikah sekaligus dengan 4 orang perempuan, itu hak Mas Furqan. Tidak ada masalah buat saya. Tapi itu artinya bukan saya yang menjadi salah satu istri Mas. Persyaratan saya bisa dianalogikan dengan misalnya setelah menikah, Mas Furqan tidak boleh makan jengkol karena saya tidak suka baunya. Lalu apa itu berarti saya mengharamkan jengkol? Saya hanya mengajukan syarat yang menurut saya bermanfaat untuk saya dan anak-anak saya. Dengan syarat seperti ini sama sekali Mas Furqan tidak dirugikan. Sebab Mas Furqan hanya tidak boleh menikah dengan perempuan lain selama saya masih hidup dan masih bisa menunaikan kewajiban saya sebagai seorang istri. Kecuali kalau saya sakit menahun dan tidak bisa menunaikan kewajiban saya. Silahkan Mas Furqan menikah lagi. Hal seperti itu diperbolehkan para ulama. Saya belum pernah membaca ada ulama yang memperbolehkan syarat seperti itu. Saya akan ambil kitabnya. Ini juz 7 dari kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Silakan baca halaman 93. Yang wajib dipenuhi adalah syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada istri. Misalnya sang suami tidak akan mengeluarkan istri dari rumahnya atau dari kampungnya. Tidak bepergian dengan membawanya atau tidak akan menikah atasnya. Syarat seperti ini wajib ditepati oleh suami untuk istri. Jika suami tidak menepati, maka istri berhak minta dihapuskan nikahnya. Hal seperti ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Muawiyah dan Amr bin As. Saya hanya ingin seperti Fatimah, putri Kanjeng Nabi, yang seumur hidupnya tidak pernah dimadu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib suaminya. Saya ingin seperti Siti Khadijah, yang selama berumah tangga dengan Rasulullah SAW juga tidak pernah dimadu. Sungguh saya tidak mengharamkan poligami, tapi inilah syarat yang saya ajukan. Jika disetujui, akad nikah bisa dirancang untuk dilaksanakan. Jika tidak setuju, tidak apa-apa. Silakan Mas Furqan memilih gadis lain yang mungkin bersedia tanpa mengajukan syarat apapun. Baik, ulasan saya. Isu ini sebenarnya memiliki dalilnya, iaitu sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sila rujuk Sahih Al-Bukhari hadis nombor 4754 atau penomboran lain hadis nombor 5151 di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahaqqu ma awfaitum minasyuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuja
Maksudnya, syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kemaluan dihalalkan. Maksud kemaluan dihalalkan ialah pernikahan. Meskipun ini adalah hadis yang sahih, yang disepakati kesahihannya, syarat-syarat tersebut terbahagi kepada 3 kategori. Kategori pertama ialah syarat yang selari dengan dalil-dalil syarak dan atau tujuan perkahwinan. Seperti seorang wanita yang mensyaratkan bakal suaminya berakhlak baik kepadanya, memberi nafkah yang sewajarnya kepadanya dan berlaku adil kepadanya seandainya dalam kehidupan poligami. Syarat-syarat seperti ini disepakati boleh dan sah untuk dipersyaratkan. Di sini mungkin ada yang bertanya, kenapa perlu diletakkan syarat pemberian nafkah atau berlaku adil, padahal itu sememangnya tanggungjawab suami? Okey, jawapannya, ia disyaratkan sebagai satu bentuk penguat dan juga sebagai langkah berjaga-jaga andai kata suami tidak tahu atau culas dalam melaksanakan tanggungjawabnya di satu hari kelak. Perlu diingat bahawa syarat-syarat ini adalah untuk jangka masa panjang sehingga akhir dan bukannya sebulan 2 selepas pernikahan ketika semuanya sweet and romantic. Kategori kedua ialah syarat yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan atau tujuan perkahwinan. Kategori pertama tadi apa? Syarat-syarat yang selari dengan dalil-dalil syarak dan atau tujuan perkahwinan. Sekarang, kategori kedua, syarat-syarat yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan atau tujuan perkahwinan. Contohnya seperti wanita yang mensyaratkan dirinya tidak digauli. Maksudnya tiada langsung hubungan jima'. Wanita yang mensyaratkan pernikahan itu hanya untuk tempoh tertentu, yakni nikah muta'ah. Dan wanita mensyaratkan agar bakal suami menceraikan isteri sedia ada, in case dalam kes poligami ya. Syarat-syarat seperti ini disepakati tidak boleh dan tidak sah dipersyaratkan. Kemudian ada kategori ketiga iaitu syarat yang merujuk kepada perkara-perkara yang harus atau mubah hukumnya. Seperti wanita mensyaratkan agar dirinya tidak dibawa keluar dari kampungnya selepas pernikahan. Wanita yang mensyaratkan dirinya tidak dibawa musafir jauh. Dan wanita yang mensyaratkan dirinya tidak dimadukan. Memandangkan poligami adalah sesuatu yang harus atau mubah hukumnya, maka ia duduk dalam kategori ketiga ini. Baik, jika kategori pertama dan kedua adalah sesuatu yang disepakati, kategori ketiga ini pula adalah sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama'. Untuk perinciannya, ayuh kita rujuk kitab yang sama seperti yang dirujuk dalam video yang sama-sama kita tonton tadi. Sebelum itu, sedikit catatan. Pertama, kitab Al-Mughni oleh Imam Ibn Qudamah ialah kitab fiqh mazhab Hambali. Video itu tak silap saya adalah dari Indonesia yang secara umumnya bermazhab Asy-Syafi'i. Demikian juga yang menontonnya di Malaysia adalah bermazhab Asy-Syafi'i. Jadi amatlah dikesali apabila sejak awal tidak dimaklumkan bahawa yang disampaikan itu, yang dibacakan itu adalah pandangan mazhab Hambali. Catatan kedua, seperti yang saya katakan, meletakkan syarat agar dirinya tidak dimadukan, letak dalam kategori ketiga yang diperselisihkan oleh para ulama'. Ringkasnya, ia adalah isu khilaf. Sekali lagi, amatlah dikesali, perkara ini tidak dinyatakan dalam video tersebut sehingga para penonton menyangkakan ia adalah isu yang disepakati. Catatan ketiga, Al-Mughni ialah kitab fiqh muqarran, yakni kitab yang bukan sahaja membicarakan fiqh mazhab Hambali tetapi juga membicarakan fiqh mazhab-mazhab yang lain sebagai perbandingan. Mudah kata dalam kitab yang sama itu, bahkan di muka surat yang sama, telah diterangkan khilaf yang berlaku dalam isu ini. Tetapi sayang sekali ia didiamkan dalam video tersebut. Tak mengapa, ayuh kita rujuk kitab itu ya. Bagi yang boleh berbahasa Arab, sila rujuk kitab Al-Mughni. Jika edisi tahqiq Taha Az-Zaini dan rakan-rakannya, sila rujuk jilid 7 muka surat 92 dan seterusnya. Jika edisi tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, sila rujuk jilid 9
muka surat 483 dan seterusnya. Kedua-dua edisi ini ada dalam perisian Maktabah Syamilah sebagaimana dalam laptop di hadapan saya sekarang ini. Saya ringkaskan dalam susunan ayat saya sendiri. Baik, pertama, benar bahawa di sisi mazhab Hambali antara syarat yang wajib dipenuhi ialah apa yang manfaat dan faedahnya kembali kepada pihak wanita seperti tidak dibawa keluar dari kampungnya, tidak dibawa musafir jauh dan tidak dimadukan. Dalilnya adalah hadis yang kita baca tadi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kemaluan dihalalkan. Ini juga merupakan pendapat beberapa orang sahabat seperti Umar bin Al-Khattab, Sa'id bin Abi Waqqas, Muawiyah dan Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhum. Ia juga merupakan pendapat beberapa ulama salafus salih seperti Shuraij, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Tawus, Al-Auza'i dan Ishaq. Kedua, di sana ada yang berpendapat syarat seperti ini adalah batal dan antara mereka ialah Az-Zuhri, Qatadah, Hisham bin Urwah, Malik, yang ini Imam Malik ya, Al-Laits, As-Sauri, Asy-Syafi'i, yang ini Imam Asy-Syafi'i, Ibnul Mubarak, yang ini Abdullah Ibnul Mubarak, dan para Ahlul Ra'i, yang ini Imam Abu Hanifah. Pendapat kedua ini, yang berkata syarat tersebut adalah batal, dikemukakan dalam kitab Al-Mughni. Saya bukan baca kitab lain tau. Dalam kitab Al-Mughni, dalam muka surat yang sama, sejurus selepas dikemukakan nama-nama para ulama yang membolehkannya. Sebab itulah tadi saya katakan, amatlah dikesali apabila perkara ini didiamkan dalam video tersebut. Mereka yang berkata ia adalah batal berhujah bahawa dalam isu ini, dalam topik ini, dalam bab ini tidak boleh sekadar berdalilkan satu hadis, tetapi hendaklah dirujuk hadis-hadis lain sebagai dalil juga. Ini kerana hadis-hadis ini saling menjelaskan antara satu sama lain. Maka hadis lain yang dijadikan dalil ialah apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sila rujuk Sahih Al-Bukhari hadis nombor 2023 atau penomboran lain hadis nombor 2168. Ia sebuah hadis yang panjang, namun apa yang menjadi fokus kita ialah pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah ma kana min syartin laysa fi kitabillahi fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Maksudnya, apa halnya orang yang mempersyaratkan dengan syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah. Apa jua syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka ia batil meskipun ia 100 kali persyaratan. Maknanya syarat itu diulang 100 kali, ditulis 100 kali, ia tetap batal apabila tidak terdapat dalam kitabullah. Yang ini Al-Quran. Okey. Oleh itu, meletakkan syarat tidak boleh dibawa keluar dari kampung, tidak boleh dibawa musafir jauh dan tidak boleh dimadukan adalah syarat-syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah, yang ini Al-Quran. Justru ia adalah syarat yang batil. Dalil lain yang dikemukakan oleh pendapat kedua ini ialah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 1272. Atau penomboran lain, hadis nombor 1352 dengan darjah yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sekali lagi sebuah hadis yang panjang. Fokus kita adalah pada sabda baginda, wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Orang-orang Islam, kaum muslimin, wajib memenuhi syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram. Membawa keluar seorang isteri dari kampungnya, membawanya musafir jauh dan memadukannya adalah sesuatu yang halal. Maka mensyaratkannya sebagai tidak boleh bererti mengharamkan apa yang halal.
Pendapat kedua juga berhujah, meletakkan syarat umpama tidak boleh dibawa keluar dari kampung, tidak boleh dibawa musafir jauh dan tidak boleh dimadukan adalah syarat-syarat yang tidak selari dengan tujuan pernikahan, lagi tidak mengandungi kemaslahatan di dalamnya. Okey, demikian secara ringkas dalil dan hujah pendapat kedua yang berkata syarat-syarat dalam kategori ketiga ini adalah batal. Ringkasnya tidak boleh meletakkan syarat-syarat tersebut. Setelah mengemukakan dalil dan hujah pendapat kedua, Imam Ibnu Qudamah jawab balik atau bantah balik dengan berhujah bahawa hadis yang bermaksud syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kemaluan dihalalkan merupakan dalil yang khusus dalam isu ini. Oleh itu, ia tidak perlu digandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Okay? Jadi, Imam Ibnu Qudamah, beliau imam besar dalam mazhab Hambali, memang tahu hadis-hadis tersebut. Tetapi beliau berkata dalam isu ini, dalam kes ini, hadis yang syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi ialah syarat yang dengannya kemaluan dihalalkan. Hadis itu special untuk pernikahan. Hadis-hadis lain tu itu untuk kes lain, kes jual beli ke, kes syarat pembebasan hamba ke apa semua tu. Tak ada kaitan dengan perkahwinan, ya. Itu maksud beliau. Okay? Kemudian ia juga merupakan pendapat beberapa orang sahabat Nabi yang tidak pula diketahui adanya bantahan daripada para sahabat yang lain. Beliau juga berhujah, syarat-syarat tersebut bukanlah mengharamkan apa yang halal, tetapi merupakan pilihan seorang wanita untuk dirinya. Adapun hujah bahawa syarat-syarat tersebut tidak mengandungi kemaslahatan di dalamnya, beliau menjawab bahawa ia sebenarnya mengandungi kemaslahatan bagi pihak wanita dan bukannya pihak lelaki. Demikian secara ringkas daripada kitab Al-Mughni oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam susunan ayat saya sendiri. Ringkasnya berlaku khilaf dalam isu ini bagi syarat-syarat dalam kategori ketiga dengan masing-masing memiliki dalil dan hujah tersendiri. Okay? Saya ulangi, ya. Ada kategori pertama, ada kategori pertama dan kedua yang disepakati. There are no problem. Kategori ketiga ini ada khilaf di dalamnya dengan masing-masing pihak, masing-masing pendapat ada dalil dan hujah tersendiri. Seterusnya, saya ingin kongsikan pula apa yang dikemukakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili hafizahullah dalam kitabnya yang masyhur Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, edisi Maktabah Syamilah, jilid 9, muka surat 6546 dan seterusnya. Tadi Imam Ibnu Qudamah kurun ke-7 Hijrah, sekarang tokoh pada masa kini, ya, masa kini. Setelah mengemukakan pendapat setiap mazhab bagi syarat-syarat yang dibolehkan dan syarat-syarat yang tidak dibolehkan, beliau membuat kesimpulan yang maksudnya ringkasnya bahawa para ahli fiqh bersepakat atas sahnya syarat-syarat yang selari dengan tujuan akad nikah dan mereka bersepakat atas batalnya syarat-syarat yang menafikan tujuan pernikahan atau yang menyelisihi hukum-hukum syariat. Para ahli fiqh Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah juga bersepakat atas sahnya syarat-syarat yang dapat menghasilkan sifat atau ciri yang disukai padanya atau pihak perempuan yang bebas daripada aib yang tidak disabitkan pilihan dalam membatalkan akad nikah. Mereka, yakni para ahli fiqh, berbeza pendapat tentang syarat-syarat yang tidak mendukung tujuan akad pernikahan meskipun ia tidak menafikan apa-apa hukum daripada hukum-hukum pernikahan dan di dalamnya terdapat manfaat kepada salah satu pihak pengantin seperti syarat untuk tidak memadukannya atau tidak bermusafir dengannya atau tidak mengeluarkannya daripada daerahnya atau wilayahnya dan sebagainya. Ini yang saya katakan tadi, kategori ketiga, perkara-perkara yang harus atau mubah hukumnya, ya. Maka untuk kategori ketiga ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili meneruskan, para ahli fiqh Hanabilah berkata sesungguhnya ia adalah syarat-syarat yang sah dan wajib memenuhinya. Okey? Saya tambah, ini sebagaimana pendapat Imam Ibnu Qudamah yang kita baca dalam kitabnya Al-Mughni, beliau bermazhab Hambali.
kembali kepada tulisan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tadi pendapat Hanabilah. Hanabilah ni Hambali lah. Okay. Kemudian para ahli fiqh Hanafiyah, mazhab Hanafi. Mereka berkata sesungguhnya ia adalah syarat-syarat yang tertolak. Namun akad nikahnya adalah sah. Syarat itu tak boleh pakai, tapi kalau terus juga akad nikah adalah sah. Para ahli fiqh Malikiyah berkata, sesungguhnya ia adalah syarat-syarat yang dibenci. Ia tidak wajib dipenuhi, namun disukai jika dapat dipenuhi. Dan yang keempat, para ahli fiqh Syafi'iyah berkata, sesungguhnya ia adalah syarat-syarat yang batil dan akad nikah sah tanpanya. Maaf. Saya, yang ini Syekh Wahbah Az-Zuhaili, berpandangan pendapat para ahli fiqh Hanabilah adalah yang paling rajih, yang paling kuat berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelum ini. Inilah pendapat yang diambil oleh kanun undang-undang Syria. Okey, jadi Syekh Wahbah Az-Zuhaili setelah mengemukakan pandangan daripada 4 mazhab, beliau menguatkan pandangan mazhab Hambali. Yang ini boleh meletakkan syarat, ya. Demikian Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Baik. Kita telah pun merujuk 2 kitab, kita telah pun mengkaji perbezaan pandangan yang ada beserta dalil dan hujah masing-masing, ya. Jadi beberapa kesimpulan. Pertama, para ulama berbeza pendapat tentang wanita yang meletakkan syarat agar dirinya tidak dimadukan. Masing-masing pihak memiliki dalil dan hujah tersendiri. Dan ini adalah khilaf yang masyhur. Ia telah pun ada sejak zaman salafus soleh, sejak zaman awal Islam. Kedua, boleh bagi seorang wanita meletakkan syarat agar dirinya tidak dimandukan dengan mengikuti mazhab Hambali. Tentang hal ini, bagi kami para pencinta sunnah, bagi kami salafiyah, boleh-boleh saja memilih pendapat mazhab yang lain kerana dalilnya, hujahnya atas sesuatu kemaslahatan yang ingin dicapai. Bagi yang membataskan diri kepada satu mazhab saja, dalam kes ini kita di Malaysia mazhab Asy-Syafi'i sahaja, maka moga-moga isu ini menjadi sebab untuk anda pertimbangkan apa yang selama ini anda bataskan diri kepadanya. Ketiga, jika seorang wanita ingin meletakkan syarat agar dirinya tidak dimadukan atau apa-apa syarat lain yang duduk dalam kategori ketiga, maka maklumkanlah ia sejak awal. Seperti dalam video yang kita tonton tadi, maklumkan apabila pihak keluarga wanita dan pihak keluarga lelaki sedang berbincang-bincang tentang pernikahan yang bakal dilaksanakan kelak. Jangan dikemukakan syarat tersebut pada saat akhir, pada saat nak ijab kabul, baru disebut syarat tersebut. Kerana ia akan merugikan kedua-dua pihak. Andai kata pihak lelaki menolaknya dan majlis pernikahan dibatalkan, kan? Jadi dua-dua pihak telah melakukan persiapan, telah mengeluarkan belanja apa semua, datang jauh apa. Last minute nak ijab kabul, sebelum tu tiba-tiba pihak perempuan bagi syarat pula, kan? Lepas tu pihak lelaki tak setuju pula, dibatalkan sehingga akhirnya dua-dua pihak pun rugi. Jadi kalau nak dikemukakan syarat tu, sebut awal-awal lagi. Keempat, sebagaimana pihak wanita boleh meletakkan syarat demi kemaslahatan dirinya, pihak lelaki pun boleh meletakkan syarat atau syarat-syarat demi kemaslahatan dirinya. Demikian juga pihak lelaki boleh menolak syarat-syarat pihak wanita dan pihak wanita pun boleh menolak syarat-syarat pihak lelaki. Jika tiada persetujuan, maka rancangan pernikahan boleh dibatalkan. Ini merujuk kepada syarat-syarat dalam kategori ketiga, yang ini apa yang asalnya adalah harus atau mubah. Kelima, apabila meletakkan syarat-syarat dalam kategori ketiga ini, dianjurkan bincang dengan peguam syariah bagi memastikan bahawa ia adalah sah diperlakukan di sisi undang-undang. Ini kerana di Malaysia, undang-undang pernikahan, nikah rujuk cerai adalah berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, syarat-syarat dalam kategori ketiga adalah sesuatu yang batil atau tidak sah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dibibangi letak syarat saja, tapi di kemudian hari suami melanggar syarat tersebut, bila pihak isteri bawa ke mahkamah, didapati syarat-syarat tersebut pada asalnya pun memang tidak sah. Jadi
Sebelum ataupun apabila ingin meletakkan syarat-syarat ini, cuba bincang dengan peguam syariah bagaimana untuk menjadikan ia valid and binding according to the local law. Okey, baik. Demikianlah ulasan serta penjelasan saya. Sebelum berakhir, sedikit ulasan tambahan daripada video yang kita tonton tadi. Ulasan tambahan yang pertama, tidak benar apabila dikatakan Fatimah radhiyallahu anha tidak pernah dimadukan. Yang benar beliau telah dimadukan. Yang ini apabila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambil seorang wanita tawanan perang untuk dijadikan isterinya. Ali seterusnya membebaskan wanita tersebut daripada status tawanan perang dengan mengatakan inilah ahlul bait Nabi SAW dan ahli keluarganya, yakni ahli keluarga Ali. Dan ini berlaku apabila Rasulullah SAW masih hidup dan baginda mengetahui tentangnya. Sila rujuk hadis yang saya masukkan dalam Musnad Ahmad, hadis nombor 21889 atau penomboran lain hadis nombor 22967 dengan darjah yang dinilai sahih oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud dan rakan-rakannya. Adapun kes lain yang masyhur dijadikan rujukan oleh sebahagian orang, yang ini apabila Ali ingin memadukan Fatimah dengan anak perempuan Abu Jahal, maka ia betul dilarang oleh Rasulullah SAW kerana puteri musuh Allah tidak boleh dimadukan dengan puteri pesuruh Allah. Ini telah saya jelaskan dalam video berseasingan. Sila rujuk ke sana ya. Jadi bagi video ini ada dalam playlist tentang poligami dan isu-isu berkaitan. Sila rujuk dalam playlist tersebut. Ada video yang di mana saya menjelaskan kes Ali yang ingin memadukan Fatimah dengan puteri Abu Jahal. Okey, jadi itu kes spesifik. Kalau Ali nak memadukan Fatimah dengan wanita lain, yang itu tiada larangan, dan Ali telah pun memadukan Fatimah dengan wanita lain ketika Rasulullah SAW masih hidup dan baginda tahu tentangnya. Kedua, catatan kedua, benar bahawa Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah dimadukan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan itu, sesiapa yang hidup monogami, dia mengikuti sunnah. Sesiapa yang hidup poligami, dia juga mengikuti sunnah. Baiklah, moga-moga bermanfaat dan menjawab persoalan. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.